Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin memberikan perkembangan dua individu yang dikenali sebagai ikon fitnah negara. Tidak lain tidak bukan Papa Gomo dan juga Cikgu BAD, Cikgu Bat. Jadi sahabat semua, hari ini dikatakan Papa Gomo dan Cikgu Bat telah menghantar representasi untuk membatalkan pertuduhan ya ke atas mereka yang menyentuh isu 3R, apatah lagi menyentuh isu isu sultan ataupun yang di Pertuan Agong. Jadi ya, apa pandangan Anda sahabat semua ya, dan kita lihat sebenarnya ramai juga rakyat di luar sana supaya pendakwaan kepada Papa Gomo dan Cikgu Bat ini diteruskan, dan kita berdoa semoga representasi Cikgu Bat dan Papa Gomo ini ditolak oleh pihak mahkamah dan pendakwaan itu harus diteruskan. Begitu juga dengan Sanusi ya. Walaupun Sultan Selangor telah pun mengampuni beliau, tapi seharusnya pendakwaan itu juga diteruskan. Karena ini menyentuh isu yang sensitif ya, berkaitan dengan institusi diraja dan sebagainya. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin membacakan kenyataan media ini. Ya, yang pertama berkait dengan Cikgu Bat yang dikatakan Cikgu Bat kemuka, representasi gugur tuduhan, keluar kenyataan fitnah. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini yang baru saja kita terima sebentar tadi. Badrul Isam Syahrin ataupun dikenali sebagai Cikgu Bat akan mengemukakan representasi bagi menggugurkan pertuduhan mengeluarkan kenyataan fitnah yang akan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Januari lepas. Peguamnya Muhammad Rashid Ali yang mewakili Cikgu Bat ini memaklumkan perkara itu semasa sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali hari ini. Jadi terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Wan Ahmad Hijrah Wan Abdullah berkata, pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada peguam dan perkara itu telah disahkan oleh Muhammad Rafiq. Mahkamah kemudian menetapkan 6 Januari depan untuk sebutan kes. Sebelum ini, Mahkamah menetapkan 26 dan 27 November ini untuk perbicaraan kes berkenaan. Namun pada 11 Julai lepas, Badrul Isam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan mengeluarkan kenyataan fitnah yang akan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong. Badrul Isam didakwa melakukan perbuatan itu di pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara pada 6 petang 22 Januari selepas Januari lepas ya, mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Jadi perkara ini adalah satu isu yang sangat-sangat serius ya. Apatah lagi menfitnah, mengeluarkan kenyataan fitnah yang boleh merosakkan nama yang di Pertuan Agong. Jadi kita sebagai rakyat ya berdoa lah ya, atau berharap supaya representasi yang baru saja dihantar oleh Cikgu Bat ini untuk membatalkan pertuduhan beliau itu seharusnya ditolak dan meneruskan perbicaraan. Itu pandangan kita sebagai rakyat. Dan dalam masa yang sama juga, seorang lagi ikon fitnah negara, Papa Gomo, hari ini keputusan representasi Papa Gomo gugur kes hasutan diketahui 6 Januari depan tahun 2025. Jadi Papa Gomo juga menghantar representasi ya untuk cuba menggugurkan pertuduhan kepada beliau. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, keputusan representasi dikemukakan bekas Ektor Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo bagi menggugurkan pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian terhadap yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim akan diketahui 6 Januari depan. Kalau sebentar tadi Cikgu Bat membuat fitnah sehingga dikatakan boleh menjejaskan imej yang di Pertuan Agong, seorang lagi ini menghasut ya, dan boleh mendatangkan kebencian terhadap yang di Pertuan Agong. Dua-dua perkara ini adalah dua perkara ataupun satu perkara yang begitu serius. Jadi kita harapkan representasi Papa Gomo dan Cikgu Bat ini ditolak dan perbicaraan pendakwaan itu harus diteruskan. Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Wan Ahmad Hijrah Wan Abdullah memaklumkan kepada mahkamah
bahwa pihak pendakwaan baru menerima representasi tersebut daripada pihak peguam pada 15 Oktober lepas. Oleh itu katanya pendakwaan mohon supaya tarikh bagi mengetahui keputusan representasi itu ditetapkan pada awal Januari depan, kata Wan Ahmad Hisra semasa prosiding sebutan kes itu hari ini. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Papagomo mengesahkan mengenai representasi berkenaan. Jadi pada 2 Mei lepas, Wan Muhammad Azri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menerbitkan penerbitan menghasut berkaitan isu pemiliki kes Supermart dan Superstore Sdn Bhd yang menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Twitter atau X miliknya. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Bukit Bintang pada 12 tengah hari 29 April lalu. Jadi pertuduhan kepada Papagomo ini mengikut peranggan 4/1C Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum di bawah subsection 4/1 Akta sama, membawa hukuman denda maksimum 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jadi dua-dua pertuduhan yang dibacakan kepada dua individu ikon kaki fitnah negara ini adalah perkara yang amat serius. Ya, seorang, sekali lagi saya katakan, seorang membuat fitnah yang boleh merosakkan imej Yang di-Pertuan Agong. Ya, dan yang kedua ini pula menghasut dan boleh menyemai kebencian, membenci kepada Yang di-Pertuan Agong kita. Jadi perkara ini adalah bagi pandangan saya adalah satu yang amat serius. Jadi sekiranya mereka menghantar representasi untuk menggugurkan dan membatalkan pertuduhan kepada mereka, dan jika ia diterima, ini adalah satu perkara yang amat-amat menyedihkan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi apa yang kita mahukan supaya perbicaraan ini, pendakwaan terhadap dua ikon kaki fitnah negara ini diteruskan. Perbicaraan harus diteruskan supaya perkara seperti ini tidak berulang lagi dan mereka dijadikan contoh sebagai individu yang telah didakwa, didapati bersalah kerana membuat hasutan, membuat fitnah kepada Yang di-Pertuan Agong. Jika tidak, jika mereka dilepaskan, mereka pastinya akan melakukan perkara yang sama berulang apabila didakwa mengaku tidak bersalah, lepas itu hantar representasi untuk menggugurkan pertuduhan dan sebagainya. Jadi perkara ini akan kembali, lepas tu buat lagi dan sebagainya. Jadi kita harap pertuduhan ataupun representasi ini akan ditolak oleh pihak mahkamah, dan inilah sebenarnya yang dimahukan oleh rakyat Malaysia supaya tindakan tegas diambil kepada dua ikon kaki fitnah negara ini. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda seirama atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.